Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okey, hari ni saya nak tunjuk cara untuk mencantum pucuk durian. Bahasa yang lebih terkenal kita cantum baji. Cantum baji pucuk durian lah. Okey, jadi benda tu banyak orang kata rumit. Rumit, susah lah kan. Try lebih dah berpuluh-puluh kali pun fail kan. Jadi saya pun macam tu juga dulu. Jadi petang ni saya nak kongsi sikit lah. Petua lah. Bukanlah kata pandai sangat. Just petua mungkin boleh membantu menambahkan kebaran kalian jadi cantuman baji ni. Okey. Okey, pertama kita perlukan pokok. Anak pokok durian yang sihat macam ni. Pastikan dia sihat lah ya. Tak ada penyakit, tak ada kulat ke. Tengok pangkal dia pun besar, batang dia besar lah. Okey, usia pokok ni yang sesuai adalah lebih kurang dalam 2 bulan setengah ke 3 bulan selepas kita semai biji dalam polybag lah. Depend jugalah, ada setengah tu bila kita semai pokok tu tak sihat. Bila pokok tak sihat, kecil, tak sesuai lah. Ini lebih kurang sesuai lah kan. Sepatutnya ada setengah tu yang lebih gemuk daripada ni kan. Ini kira okey-okey lah ya. Kedua, kita perlukan klon. Ini pokok penanti. Ini pokok penanti kita panggil. Ini pokok klon yang kita nak biakkan lah. Okey, ini pokok klon daripada klon jenis D200 atau bahasa yang lebih terkenal duri hitam lah. Jadi seperti yang tuan-tuan tahu, bila cari pokok klon yang tunas yang sesuai tu, pastikan tunas tu tunas bukan tunas muda lah. Macam ni kan, bukan tunas muda. Orang kata dia punya pucuk macam ni kan. Pucuk dia ni belum pecah lagi lah. Kedua, tunas dekat celah-celah daun ni macam ni kan. Tunas macam ni dia adalah agak besar. Lagi besar tunas dia, lagi cantik lah. Lagi halus, bukan tak boleh. Takut lambat sangat nak menanti dia membesar nanti kan. Okey, tunas yang bagus. Yang berikutnya kita perlukan tip pengikat. Tak kira lah nak guna. Lepas tu pembalut makanan kita potong kecil-kecil tu ke. Ni kan macam ni. Pembalut makanan saya potong kecil-kecil. Saya tak nak membazir beli yang apa tu, parafin film kan. Boleh tapi tu mahal lagi dia kan. Ini satu gulung panjang tu baru RM3 lebih, kita potong sampai 20. Jadi banyak dapat lah Okey, berikutnya kita perlukan lagi gunting nak trim daun tu nanti. Yang lain kita perlukan plastik. Plastik apa ni? Plastik yang panjang lah. Tak kira apa-apa pun. Saya suka pakai plastik ni. Ini plastik untuk bungkus roti john. Dia panjang kan. Ukuran ni saiz 21 inci kali 6 kali 7 inci lah. Jadi dia ngam lah kita nak sarung daripada atas ke bawah terus ke dalam polybag ni. So polybag ni saiz dia 6 inci, ni 7 inci. Kira fit-fit je lah kan. Kan kita ikat gelang getah lah. Yang lain perlukan gelang getah lah Gelang getah kita nak ikat ni ke sini. Okey, biar dia kedap udara. Okey. Yang lain kita perlukan pisau lah, pisau yang tajam. Saya lebih suka gunakan pisau jilet yang bersih. Jilet ke pisau cukur lah yang bersih, yang tajam. Tujuan ni supaya kita dapat potongan potongan batang tu yang apa orang kata clear cut. Yang tak berbulu-bulu lah, yang bersih lah Okey. Okey, kita start lah. Mula-mula kita potong dulu kita punya pokok penanti. Kita ambil lebih kurang dalam 1 inci, dalam 3 inci lah daripada, ataupun dalam 6 inci daripada tanah tu Potong lebih kurang kat sini lah Bismillahirrahmanirrahim. Right. Hati-hati dengan pisau lah. Sangat tajam. Okey. Lepas tu kita kena belah dekat dia punya atas ni lah Okey. Boleh nampak tu kan. Kita belah lah atas tu pastikan simetri lah tuan supaya dia lebih senang nak dibuat nantilah. Okey. Belah kedalaman tu lebih kurang anggaran lah, lebih kurang 1 cm ke dalam. Pastikan dia simetri lebih kurang macam ni kan. Okey. Right. Okey, lepas tu buka. Then kita ambil pula pokok klon yang nak dibiakkan tu, kita buang sikit daun dia lebih kurang macam ini. Guna gunting, buang. Okey. Right. Kemudian kita buat bentuk lembing ataupun kita potong dia punya tempat yang kita nak sisipkan dekat dalam pokok penanti tu adalah bentuk lembing yang tajam tirus ke depan lah Pertama kita buang sikit yang kita potong tadi, mungkin dah kering kan, dia dah mati. Kita dapatkan yang masih lagi basah. Lepas tu kita trim dulu lah tuan bentuk macam ni boleh nampak kan. Okey hati-hati tangan tuan. Hati-hatilah. Kalau boleh memang kena clear cut lah clear cut. Nampak hijau dia tu kan. Sebenarnya banyak orang keliru. Adakah yang hijau yang di tengah-tengah tu
itulah dia punya yang paling penting. Adakah itu yang paling penting untuk cantuman tu berjaya? Sebenarnya bukan. Yang paling penting bukan itu sebenarnya. Yang paling penting adalah yang ini tuan-tuan. Yang tak boleh fokus kamera ni. Yang kira lapisan bawah kulit. Kulit coklat tu bawah dia ada macam satu yang hijau muda sikit. Itu dia yang paling penting. Maknanya bahasa mudahnya kalau nak petua dia, kalau nak menjadi cantuman ni, pastikan biasanya kalau kita ambil pokok penanti dengan pokok kelon, jarang-jarang kita boleh dapat diameter pokok kelon dengan pokok penanti ni sama. Biasanya dia tak sama punya. Akan ada besar sikit atau kecil sikit, okey. Jadi yang paling penting, petua utama yang kita nak pastikan adalah pastikan kulit dekat salah satu sisi. Contoh sebelah sini kan. Ya kan? Sisi ni dia kira segarisan. Kira macam sama dengan berada bertemu dengan kulit pokok penanti tu. Kita tunjuk sikit lah. Sini kan. Okey lah, cermat lah. Pastikan semuanya bersih. Sisipkan lah. Sisipkan dia macam tu. Okey, macam tu kan. Nampak maksud saya kat sini tau. Ini dia kena serata licin lah. Licin. Dia tak boleh kata ke dalam ke terkeluar ke. Yang belah sana tu tak boleh buat apa lah kan. Mungkin sana tu ke dalam sikit. Tu kita abaikan lah. Tapi satu side mesti kena rata. Kulit bertemu kulit dan dia rata. Kemudian kita balut lah dengan cermat lah. Okey, bab balutan ni tuan, banyak orang fail juga sebenarnya. Banyak orang fikir, balut ketat-ketat seketat mungkin. Sebenarnya salah tu sebenarnya. Kalau balut tanpa ketat tuan, dia mati tuan. Dia kira macam aliran air tu, aliran air pokok tu dia tak sampai untuk menyokong pertumbuhan pokok kelon tu ya. Macam ni Okey. Gentle. Ikat ni bukannya untuk terlalu kuat. Just cukup untuk pastikan bila kita manipulate dia ataupun kita nak pasang plastik membungkus tu dia ataupun bila tiup angin kan dia tak bergerak-gerak. Tu cukup betul je. Terlampau kuat dia mati, memang fail lah cantuman tu. Okey. Dah siap sini. Okey. Ni kalau plastik pembalut makanan dia biasanya kita tak payah buat apa pun, dia melekat sendiri. Ni tu biar je. Okey. Lepas tu kita sarungkan aja dengan plastik pembungkus roti john ni. Simple. Memang dia ngam-ngam lah Saya lebih suka gunakan plastik roti john atau pembalutan yang macam ini sebab dia membekalkan kelembapan. Tanah polybag tu dia dah lembap, ada air sikit kan. And then air tu akan meruap menjadi wap. Wap tu memberikan kelembapan pada kita punya pokok kelon. Sebab pokok kelon ni dia nak menyantum dengan pokok penanti tu, dia perlukan kelembapan udara. Kalau keadaannya terlampau kering, pun tak berapa nak menggalakkan cantuman. Cuma yang tak berapa nak okey dengan kelembapan udara ni, kelembapan udara ni dia boleh menggalakkan pertumbuhan kulat. Jadi untuk kulat ni, saya sebenarnya bila saya nak cantum, saya dah sembuh guna racun kulat lah. Saya guna racun hexaconazole, bahasa lainnya Envil lah. Boleh juga dapat kat mana-mana tu, senang jumpa tu kan. Sembuh cair-cair macam tu. Dan baru kita cantum. Maknanya dalam tu dia dah secure lah dari segi kulat dia. Setidaknya dia boleh mengurangkan pertumbuhan kulat lah. Sebab kebanyakan yang fail, antara faktor lain adalah pasal kulat tumbuh. Kulat ni tumbuh dekat mata tunas yang muda kan. Dia tumbuh situ, tunas muda pun mati dan fail lah Okey, dah siap tuan. Okey. Pasang gelang getah, pastikan dia kedap udara. Dan benda ni tak payah disiram. Biasanya daripada kita cantum hari ni, biasanya dalam masa 3 minggu kita boleh tahu dia punya result dia. Maknanya kalau kita lepas 3 minggu kita boleh buka tengok adakah cantuman kulit penanti dengan kulit pokok kelon tu dah bercantum ke belum. Kita boleh nampak direct sana. Okey. Kedua kita akan nampak dia punya tunas dekat celah-celah daun tu akan mula membesar lah. Biasanya daripada mula cantum sampai kita boleh buka sepenuhnya plastik bag ni biar dia berdikari di bawah cahaya matahari sendiri, biasanya lebih kurang anggaran dalam nak selamat lah tuan, dalam masa 6 minggu lah. Sebab saya pernah berlaku kemarin, cantuman tu dah jadi dah, tapi saya buka awal tau. Buka awal sangat. Baru dalam 3 minggu saya buka. Dalam tak sampai seminggu, lama-lama dia macam fail, dia macam kering. Cantuman tu kering. Mungkin pasal dia belum kuat dia punya saluran air tu kan, cantuman tu belum kuat dia punya urat-urat tak kuat lagi. So dia kering. Jadi selamat
buka 6 minggu lah. 6 minggu tu kira dah cukup berdikari lah tu untuk apa. Pun bukan kita terus boleh letak bawah panas terik, tak boleh. Kita letak bawah pokok tuan, bawah pokok ke bawah yang berteduh lah. Yang kedua, hal cantuman ni, bila kita cantum pokok ni, kita main dengan kelembapan tanah yang tinggi tau. Bila kelembapan tanah yang tinggi, dia kulat memang senang bercambah. Jadi saya cadangkan lepas kita cantum dah jadi tu kan, contoh dah 6 minggu macam tu kan, kita sembur secara regular, 2 minggu sekali guna racun hexaconazole tu ataupun Anvil, sembur je. Tujuan dia nak mencegah. Sebab kalau dah kena baru nak sembur racun kulat, dah tak guna tuan. Dah kira mati dah pokok tu. Jadi senang, kita sembur pencegahan 2 minggu sekali sampai pokok tu besar sampai 3 bulan daripada kita mula cantumkan tadi tu kan. Kira dah cukup besar lah kan untuk kita hantar ke ladang untuk kita besarkan dia. Jadi saya tak pandai. Jadi saya buat pun banyak fail. Tapi saya dah belajar banyak kat sana. Saya cuba baiki apa yang boleh lah. Jadi boleh tengok lah kot sana saya buat. Saya plan nak mencantum lebih kurang dalam 500 pokok. Ini sebagainya belum. Ini dah. Okey, ini pula ada lagi belakangnya sebanyak-banyaknya. Aduh, sakit belakang nak nyantum semua ni. Jadi doakanlah cantuman ni jadi semua. Kejap saya nak tunjuk sikit. Satu yang saya dah buat awal lah, tester lah. Tester kira macam ni baru dalam hari ke-22, 23. Ini antara yang paling awal saya buat. Sajalah nak test kan awal. Nak tengok jadi ke tak teknik guna pembalut Ortijon ni kan. Ni pun first time saya pakai. Bagi ni guna teknik greenhouse tu. Dia banyak ni lah masalah kulat lah. Sebab dia bila kita longgokkan satu-satu tu dalam greenhouse yang banyak, dia kulat berjangkit sangat berjaya. Banyak yang kena kulat, mati je kena kulat. Okey, kat saya tunjuk sikit lah Okey, ni dah usia dia dah baru 22 hari. Maknanya baru 3 minggu 1 hari lah. Macam tuan-tuan boleh tengok kat sini. Macam saya bagi tahu tadi kan. Kita ambil satu side, kulit bertemu kulit. Kelun dengan penanti. Pastikan dia bertemu lah tuan. Nampak macam gini lah kan. Tu dia dah bercantum, nampak? Okey. Tu lepas tu ni mana tunas dia mula berkembang. Okey. Okey, nampak kan? Tu dah mula berkembang. Alhamdulillah lah nampaknya jadi tuan. Orang kata dari segi kejangkitan kulatan tu, jangkitan kulat tu kurang dengan teknik guna yang asing-asing macam ni. Berbanding guna greenhouse, satu kena tuan, hampir semua kena. Semua kena, tamatlah usaha kita tu ya. Jadi okeylah, ini antara usaha saya lah Sebab tanah kebun tu kalau tak diusahakan, dia tak boleh lapang sendiri, tak boleh tumbuh pokok durian sendiri. Kena kerja keras sikit lah. InsyaAllah anak cucu kan masih makan durian sampai bila-bila. Okey tu je tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan.